Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Talhah radhiyallahu anhu, anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam amara yawma Badrin ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Talhah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam amara yawma Badrin ب24 rajulan min sanadid Quraisy. Kata Abu Talhah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dilempar 25 bangkai pembesar Quraisy ke dalam lubang batu yang seumpama telaga yang menjijikkan di Badar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni Abu Talhah nak cerita kejadian yang berlaku selepas tamatnya perang Badar.
Bila selesai perang Badar, Islam menang. Selepas 3 hari, apabila Islam menang, segala bangkai musuh yang mati di dalam perang Badar itu, Nabi SAW perintahkan supaya dilempar dalam satu lubang. Dalam satu riwayat hadis dia sebut qalib, lubang besar yang seumpama telaga. Dilempar 24 bangkai orang kafir Quraisy yang mati di dalam perang Badar. Selepas 3 hari, kata hadis tu, summa qama ala syafatir raki. Nabi SAW pergi berdiri di tepi lubang itu. Lubang yang menjadi tempat dilempar musuh-musuh, bangkai-bangkai musuh yang mati dalam perang Badar. Nabi pergi berdiri di tepi lubang itu. Faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Nabi pergi berdiri, Nabi panggil nama mereka ni satu-satu. Nama mereka sekali dengan bin bapa mereka. Kalau dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan tentang Nabi SAW, satu hari tengah sembahyang di tepi Kaabah, tiba-tiba di kalangan pembesar Quraisy ni duk cabar-mencabar di antara sama-sama mereka. Hak seorang tu kata, siapa berani pergi ambil perut unta busuk, pergi lungguk atas belakang Nabi apabila Nabi sujud semayang. Bangkit satu orang menyahut cabaran itu. Dia kata, aku akan buat. Apabila Nabi SAW pergi semayang, waktu Nabi sujud, dia bawa perut unta busuk, dia pergi lungguk atas belikat Nabi SAW. Nabi SAW tahan benda tu. Sahabat-sahabat Nabi hak tengok ni bercinta dalam hati. Rasa macam nak pergi tolong, nak pergi buang perut unta busuk ni, tapi tak berani. Sehinggalah Fatimah anak Nabi, apabila orang bagi tahu dekat dia, dia berlari-lari mai, dia ambil, dia buang benda tu. Sambil mulut dia marah-marah kepada orang yang buat macam tu pada bapa dia. Bila Nabi SAW bangkit daripada sujud, Nabi SAW doa. Nabi sebut, Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. 3 kali. Nabi kata, ya Allah, musnahkan Quraisy ini. Walhal Quraisy itu bangsa Nabi, tapi melihatkan kepada jahat mereka ni, melihatkan kepada teruknya mereka ni. Nabi dakwah, Nabi ajak elok-elok, Nabi tunjuk akhlak yang tertinggi. Tak jadi pengajaran kepada mereka ni, bahkan mereka buat pula ke Nabi SAW. Tak pernah Nabi doa benda tak elok kepada bangsa sendiri. Tapi hari itu Nabi doa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, pelingkup buang Quraisy ini. Dalam hadis Muslim diceritakan, kata dia, fashaqqa alaihim izda'a alaihim. Qala Ibn Mas'ud, wa kanu yarawna anna da'wah fi dhalikal balad mustajabah.
Kata Ibnu Mas'ud, dia kata apabila Nabi SAW sebut Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy, dengar ke telinga kafir musyrikin ni, hak jahat, hak buat naya Nabi ni, dengar ke telinga mereka. Fasyaqqa alaihim, ketak mereka. Walau mereka marah Nabi, tapi dalam hati kecil mereka tahu Nabi ni orang baik. Walaupun mereka benci Nabi, tapi hati kecil mereka, dhamir mereka mengakui bahawa Nabi kalau dia doa, bukan sembarang doa. Apatah lagi kata Ibnu Mas'ud, wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dhalikal balad mustajabah. Abdullah bin Mas'ud kata sudah menjadi maklum kepada orang-orang Arab Quraisy ini bahawa doa kalau sekiranya diucapkan di bumi Makkah mustajabah. Doa itu mustajab. Itu yang takut. Bila Nabi angkat kepala daripada sujud, Nabi kata Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy, depa takut. Tiba-tiba Nabi SAW sambung doa itu, Nabi kata Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Nabi sebut nama seorang-seorang pula. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, binasakan Abu Jahal. Sebut nama Abu Jahal, dengar-dengar, ketak lutut. Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, binasakan Utbah bin Rabi'ah. Wal Walid, wa Syaibah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Utbah bin Abi Mu'aid. Nabi sebut nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kata di dalam hadis tu, dia kata fawallazi nafsi biyadihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata demi Allah, Tuhan yang nyawa aku ada di dalam tangan dia. Laqad ra'aitu allazina 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi badrin. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata demi Allah, sesungguhnya aku bilang nama yang Nabi sebut di dalam doa itu. Nama hak Nabi sebut tu satu-satu mati di dalam perang Badar, dan mayat mereka, bangkai mereka dicampak satu-satu ke dalam lubang besar yang ada di Badar itu. Mustajab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca pada malam ini ekoran daripada cerita itu. Dia kata qama ala syafatir raki. Nabi pergi berdiri di tepi lubang hak 3 hari lepas dilempar mayat-mayat depa ni. Faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Nabi sebut nama depa hak tadi ni. Abu Jahal, Nabi sebut nama satu-satu dengan nama bapa depa sekali. Nabi sebut. Nabi kata ayasurrukum annakum ata'tumullah wa rasulah. Nabi duduk bercakap seorang di tepi lubang yang menjadi tempat lungguk mayat-mayat Quraisy yang mati dalam perang Badar ini. Nabi kata alangkah baiknya kalau sekiranya kamu sebelum mati kamu taat kepada Allah dan Rasul. Nabi pergi bercakap di tepi lubang tu, Nabi kata alangkah baiknya kalau sekiranya hampa dulu Islam dan taat kepada Allah dan Rasul. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nabi kata sesungguhnya kami orang Islam, kami telah pun melihat dan mendapati bahawa apa yang Tuhan kami janji benar belaka. Allah Subhanahu wa taala sudah bagi tahu, kata kepala-kepala kafir musyrikin ini akan mati dalam perang Badar macam yang Allah janji jadi. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Nabi tanya kepada bangkai orang kafir musyrikin hak ada dalam lubang tu. Nabi kata hampa macam mana? Adakah yang Tuhan hampa
yang hampa percaya kata Tuhan itu janji dekat hampa jadi sungguh. Nabi kata kami orang Islam, Tuhan kami janji jadi. Hampa macam mana? Adakah hak Tuhan hampa janji jadi? Qala, kata Abu Talhah, faqala Umar Al-Khattab, duk ada sebelah Nabi. Bila Nabi duk bercakap ke mayat orang kafir, duk ada dalam lubang. Bila Nabi duk bercakap ke mayat ni, Umar tanya Nabi. Umar kata, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Umar kata, ya Rasulullah, Tuhan bercakap kepada jasad-jasad, kepada bangkai-bangkai yang tak menyawa. Umar tanya. Dia ni mati dah. 3 hari lepas dah kita humban mayat daripada dalam lubang ni. Tuhan bercakap kepada bangkai, kepada mayat, kepada jasad-jasad yang tak menyawa. Umar tanya kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Nabi jawab kepada Umar Al-Khattab, Nabi kata, tidaklah hampa lebih mendengar cakap aku daripada mereka yang dah mati ni. Maksudnya apa? Nabi nak habaq kata, kalau hampa kata hampa dengar aku cakap, mereka lebih dengar lagi apa yang aku cakap. Mayat, bangkai, kafir Quraisy, Abu Jahal dan sebagainya yang ada dalam tu, Nabi kata hak aku cakap tadi ni, hak aku kata kat mereka, alangkah baiknya kalau dulu hampa jadi orang Islam, alangkah baiknya kalau dulu hampa taat Allah, alangkah baiknya kalau dulu hampa taat Rasul. Yang aku kata dekat mereka tadi ni, aku kata kat mereka, adakah Tuhan hampa janji, Tuhan hampa tunai? Tuhan kami orang Islam janji, dia dah tunaikan benda tu semua. Hampa macam mana? Hak aku duk kata tadi, sahabat-sahabat duk dengar. Nabi kata hampa dengar tu, kalau nak lawan dengan depa hak mati ni dengar, depa dengar lebih jelas lagi. Kata Nabi SAW. Kata Qatadah. Qatadah ni bukan sahabat, dia tabi'in. Dia dalam nak menghuraikan hadis ini. Qatadah ni kalau tuan-tuan baca dalam tafsir, rajin jumpa nama dia. Kalau baca dalam kitab hadis, rajin jumpa nama dia. Qatadah ni siapa? Ulama besar tuan-tuan. Dia ulama mufassir. Dia ulama tafsir Quran. Dia masa dulu dia berguru dekat siapa? Dia berguru dekat Anas bin Malik. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi selepas Abu Hurairah dia. Anas bin Malik yang jadi khadam Nabi 10 tahun, itu guru kepada Qatadah. Tok guru Qatadah ni siapa? Di antaranya Sa'id bin Musayyib. Ini tok guru Qatadah, seorang tabi'in yang cukup terkenal. Sa'id bin Musayyib, ulama hadis. Qatadah ni siapa dia? Qatadah ni satu orang manusia yang otak dia macam mesin fotostat. Sehingga akan diriwayatkan Qatadah ini, apa dia dengar dia ingat. Ni yang kata Qatadah ni, ulama hebat ni, dia dengar apa pun dia ingat. Sehingga kan guru dia yang kata Sa'id bin Musayyib ni pernah test dia, pernah test ingatan dia. Apa yang Sa'id bin Musayyib mengajar dia, tak ada satu patah perkataan yang dia tak ingat. Sehingga kan Sa'id bin Musayyib kata apa? Dia kata, aku tidak pernah sangka Allah ada mencipta manusia sehebat kamu, Qatadah. Tuan, yang kata ulama dulu ni bukan lagu-lagu. Qatadah dalam mengulas hadis tadi, dia kata apa? Ahyakumullah. Bangkai-bangkai kafir musyrikin yang dilempar dalam lubang tu, Qatadah kata, ahyakumullah. Tuhan bagi mereka hidup. Hatta asma'akum qawlahu tawbikhan wa tasghiran wa naqimatan wa hasratan wa nadaman. Kata Qatadah apa? Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka ni hidup
Bukan hidup bangkit nak lari balik dari rumah dah. Hidup dalam erti kata mereka boleh dengar apa hak Nabi kata. Allah buka hijab sehingga mereka boleh dengar suara Nabi, mereka boleh dengar Nabi kata apa walhal mereka mati dah. Sehingga kan mereka boleh dengar taubihan Nabi pelekeh mereka. Nabi pelekeh mereka. Wa tasghiran, mereka boleh dengar Nabi mengecil-ngecilkan mereka. Wa naqimatan, dan mereka boleh dengar pembalasan yang Nabi cerita yang nak kena mereka. Wa hasratan, dan mereka boleh dengar dan mereka boleh jadi menyesal apa yang Nabi kata, boleh menyesaikan mereka. Wa nadaman, dan boleh menyebabkan mereka jadi cukup menyesal, cukup kecewa apabila mereka dengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Quran Tuhan kata apa? Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a iza wallaw mudbirin. Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tusmi'ul mauta, kamu tak boleh buat orang mati dengar apa hak kamu kata. Wa la tusmi'us summa du'a, kamu Muhammad tidak ada kuasa untuk nak bagi orang pekak dengar apa yang kamu kata. Hadis ni nak beritahu apa dia? Orang mati tak dengar kita kata apa pun. Ulama yang berpegang mengatakan talqin yang dibuat atas kubur tu mayat tak dengar, ini dalil dia. Satu lagi ayat Quran Allah berfirman wa ma yastawil ahya'u walal amwat, tidak sama orang hidup dengan orang mati. Tuhan kata innallaha yusmi'u man yasha, Allah boleh bagi siapa yang dia nak dengar. Orang mati tak boleh dengar, tapi dalam kes-kes tertentu Allah boleh bagi orang mati dengar. Wa ma anta bimusmi' man fil qubur, tapi engkau wahai Muhammad tidak ada kuasa nak bagi orang dalam kubur dengar apa yang hang cakap. Ayat-ayat ni nak bagi tahu dekat kita kata apa? Kata orang mati tak boleh dengar apa yang orang di atas dunia ni cakap. Tak boleh dengar. Dua ayat ni mengesahkan dan hadis tadi menyimpulkan benda ini. Mereka boleh dengar kalau Allah kehendaki. Dalam kes apa? Dalam kes Nabi SAW, dia pergi berdiri di tepi lubang yang dilempar bangkai-bangkai kafir dalam perang Badar. Nabi bercakap, ketika itu Allah nak Abu Jahal dengar walaupun dia dah mati. Dia dengar apa Nabi kata. Dalam keadaan biasa, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kamu wahai Muhammad, Tuhan kata, kamu tidak ada kuasa nak bagi orang mati dengar apa yang kamu kata. Maka golongan yang berpegang dengan ayat-ayat yang kita baca ni, mereka mengatakan talqin yang duk baca di atas kubur itu tidak didengar oleh mayat. Maka dia lebih kepada tazkirah kepada orang yang menghantar mayat. Orang yang tanggung mayat di tanam duk tunggu ni, tu imam baca apa pun, dia baca ayat Quran ke, dia baca hadis ke, dia baca apa pun, untuk hak tanggung mayat ni, untuk mereka dengar dan mereka berubah. Bukan untuk mayat. Pasal apa? Pasal mayat Quran kata mereka tak dengar. Di dalam sebuah hadis lain menceritakan tentang makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ni dengar kalau mayat kena balun menjerit. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, dakhalat alayya ajuzani min ajuzin Yahud al-Madinah. Faqalata inna ahlal qubur yu'azzabuna fi quburihim. Qalat fakadzabtuhuma wa lam un'im
an usaddiqahuma fa kharajata wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahu ya Rasulullah inna ajuzaini min ujuzi yahudil Madinah dakhalata alayya فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقته إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Aisyah kata satu hari 2 orang perempuan tua Yahudi mai rumah dia. Perempuan tua daripada kalangan orang Yahudi mai rumah Aisyah. Nabi tak ada rumah. Dia masuk mai, dia bagi tahu dekat Aisyah. Dia kata inna ahlal qubur yu'azzabuna fi quburihim. Yahudi ini kata dekat Aisyah. Dia kata Aisyah hang tahu dah orang dalam kubur tu duk kena azab. Aisyah bila dengar benda tu fakazabtuhuma, dia tak percaya. Pasal dia tak pernah diberitahu oleh Nabi kata masuk kubur ada azab. Nabi tak pernah habaq kat dia lagi. Yahudi ni mai habaq kat dia. Yahudi ni tahu mana? Yahudi daripada kitab Taurat. Taurat sudah cerita benda ni. Bila mai perempuan tua Yahudi habang kata orang dalam kubur tu ada yang kena azab, Aisyah tak percaya. Pasal apa? Pasal Nabi tak habang. Bila balik aja perempuan Yahudi ni, Nabi sampai dah rumah. Aisyah bagi tahu. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, tadi ada 2 perempuan tua Yahudi mai bagi tahu kata orang dalam kubur kena azab. Betul ke?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqata." Nabi kata dua-dua apa yang mereka cakap tu, dua-dua mereka betul. Memang betul, kita bila mati, masuk kubur, dalam kubur ada azab. Nabi kata, innahum yu'azzabuna azaban tasma'uhul bahaim. Nabi kata dalam kubur itu ada azab. Dan azab kubur itu didengar oleh menatang ternak. Lembu, kerbau, kambing, biri-biri, dengar. Bunyi orang kena balun, bunyi orang kena azab, bunyi orang dalam kubur tu, lembu, kerbau dengar. Manusia tidak dengar. Yang dengar ni lembu, kerbau. Dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW kata, "Falaula an la tadafanu la da'autu Allah an yusmi'akum min azabil qabri allazi asma'u minhu." Nabi kata kalau tidak kerana aku takut hampa lari bila dengar benda tu, aku akan minta kepada Allah. La da'autu Allah, aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala an yusmi'akum min azabil qabri, supaya Allah bagi hampa dengar bunyi orang kena azab dalam kubur. Kalau tak kerana aku takut hampa lari, aku akan minta kepada Allah supaya Allah angkat hijab yang tutup telinga kita ni. Kita dengar bunyi orang duk menjerit dalam kubur kena azab. Allazi asma'u minhu. Nabi kata yang aku dengar lah ni. Nabi kata. Nabi dengar. Manusia lain tak dengar. 5-6 hari lepas, dalam radio Kedah ke radio Pulau Pinang, saya tak tahu, ceramah agama. Ustaz tu punya duk habang ni. Duk habang kata di kampung dia, satu kampung boleh dengar suara orang duk kena azab, menjerit dalam kubur. Apa punya pembohong ustaz ni. Sedua kereta saya pasang tu, dia duk habang tu. Dia nak habang, dia nak marah orang yang tak buat talqin atas kubur. Dia nak marah. Masalah nak buat talqin, tak mau buat talqin ini masing-masing ada hujah. Saat lagi saya nanti baca hadis yang dipegang oleh orang yang kata talqin itu didengar. Saat lagi kita nanti baca hadis dia. Itu hujah dia.
Golongan yang tak mau buat, ni hujah kita duk baca lah ni. Quran kata, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Quran kata, kamu wahai Muhammad tidak boleh membuatkan orang dalam kubur dengar apa yang kamu kata. Kalau mereka dengar, aku yang memberi dengar. Bukan kata orang mati semua boleh dengar. Seperti mana aku memberikan izin kepada kafir Quraisy yang mati dalam perang Badar, dengar apa yang kamu cakap. Itu kes-kes tertentu. Dalam kes biasa, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kamu wahai Muhammad, walaupun kamu nabi, kamu tidak ada kuasa nak bagi orang mati dengar apa yang kamu cakap. Itu ayat Quran, dan itu dalil yang dipegang oleh golongan yang mengatakan kalau kita pergi dua habang, wahai Syamsuri binti apa, sat lagi kamu akan didatangi oleh malaikat. Kita tak dengar. Hak duk dengar ni kawan hak usung kita main ni, depa tu dengar berdasarkan ayat tadi. Ustaz ni dia nak marah orang yang tak buat talqin ni, dia kata mengaji baru berapa hari, baru berapa kitab baca dia yang tu dia. Lepas tu dia habaq tak percaya, dia kata jom pi kampung saya, dia kata nak bagi dengar sendiri macam mana bunyi orang kena azab dalam kubur. Masya-Allah tuan-tuan. Nabi SAW kata, falaula an la tadafanu. Kalau tak kerana aku takut hampa lari bila dengar suara orang kena azab dalam kubur, la da'autullah ay yusmi'akum min azabil qabri. Aku nak minta doa kepada Allah supaya Allah bagi kamu dengar azab dalam kubur. Maksudnya dengar ke tak? Tak dengar. Nabi kata kalau tak kerana hampa ni penakut, aku dah minta bagi Allah angkat hijab bagi hampa dengar. Pasal apa? Pasal Nabi kata aku dengar. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manakala hadis yang dipegang oleh golongan yang kata talqin itu didengar oleh orang mati, hadis riwayat daripada Imam Abu Daud. Hadis itu menceritakan kata apa? Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Orang yang ditanam dalam kubur itu sesungguhnya Allah bagi dia dengar bunyi tapak kasut orang yang hantar dia di kubur nak balik. Bunyi tapak kasut nak balik itu didengarkan kepada orang yang baru dikebumikan tadi. Hina yuqalu lahu, ketika mana dia disoal, ya haza man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Seorang malaikat kata dekat dia, siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa nabi kamu? Ini hadis riwayat Imam Abu Daud, dan hadis itu juga sahih. Jadi apa nak abang tuan-tuan? Cerita sama ada orang mati nak buat talqin ke tak mau buat talqin, itu bukan soalnya. Pasal apa? Dua-dua ada hadis. Satu yang kata dengar dia ada hadis dia, hak kata tak dengar dia ada hadis dia. Bertengkar tentang soal talqin bukan cerita dia. Nak buat ceramah, nak marah-marah orang buat talqin pun bukan cerita dia. Nak buat ceramah, nak marah-marah orang tak buat talqin pun bukan cerita dia. Bukan itu tajuk yang orang Islam nak kena bercakap. Tapi tajuk yang kita nak kena bercakap apa dia? Hadis riwayat daripada Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, qalat Ummu Habibah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amti'ni bizauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Qala faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad sa'altillah li ajalin madrubatin wa ayyamin ma'dudah wa arzaqin maqsumah lan yu'ajjila shay'an qabla hillih aw yu'akhkhira shay'an an hillih. Walau kunti sa'altillah an yu'idhaki min azabin fil nar aw azabin fil qabri kana khairan wa afdal. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Hadis ni berlaku kepada satu isteri Nabi yang bernama Ummu Habibah. Siapa dia Ummu Habibah ni? Dia anak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. No, dia anak kepada Abu Sufyan dan dia adik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan bapa dia, Muawiyah yang menjadi khalifah pertama bagi kerajaan Bani Umayyah itu abang dia. Dia ni satu hari minta doa kepada Allah, Allahumma amti'ni bi zawji. Dia minta, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah nikmat panjang umur, murah rezeki dan sebagainya kepada suami aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah minta doa dekat Allah, ya Allah panjangkanlah umur suami saya Nabi Muhammad, murahkanlah rezeki dia, rezeki Nabi Muhammad, wa abi dan bapa aku Abu Sufyan, wa akhi dan abang aku Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia minta kepada Allah supaya Allah panjang umur, Allah murah rezeki Nabi, bapa dia dan juga abang dia. Nabi SAW bila dengar benda tu, Nabi kata dekat dia, Nabi kata, wahai Ummah Habibah, Nabi kata, apa yang hang minta tu tak ada guna pun. Nabi kata, pasal apa? Hang minta panjang umur, hang minta murah rezeki, benda tu Tuhan tentu dah. Nabi kata, benda tu semua dia kata ajal ma'dudah, benda tu semua tempoh yang dah ditentukan. Aku nak mati bila, Tuhan tentu dah. Bapa hang nak mati bila, Tuhan tentu dah. Abang hang nak mati bila, Tuhan tentu dah. Tak boleh minta benda tu, Nabi kata. Hang nak minta murah rezeki, rezeki Allah dah tentu dah. Bahagian kita akan mai ke kita. Kita disuruh usaha pasal kita tak tahu rezeki kita banyak mana, kita disuruh usaha. Tapi hak nak mai tu Tuhan tentu dah. Jadi kalau hang nak minta panjang umur, hang nak minta murah rezeki, Nabi kata tak payah. Nabi kata, sebaliknya wahai Ummah Habibah, walau kunti sa'altillah an yu'izaki min azabin finnar. Kalau hang nak minta kepada Allah, minta selamat daripada api neraka. Nabi kata, au azabin fil qabri, ataupun minta selamat daripada azab dalam kubur. Hak tu yang hang nak kena minta. Kana khairan wa afdal. Nabi kata itu lebih baik dan itu lebih afdal. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya apa? Nak bertengkar masalah talqin. Semalam kita baca hadis di Masjid Brown Garden, Penang. Satu sahabat mai daripada Iraq, jumpa sahabat Nabi, nak tanya tentang masalah darah nyamuk yang kena baju. Boleh tak boleh bila darah nyamuk kena baju, nak pakai baju tu sembahyang. Sahabat Nabi tanya dia balik. Dia kata, mimman anta? Ang ni mai dari mana? Dia jawab, ana min ahli Iraq. Saya orang Iraq. Sahabat ni kata apa? Dia kata, hampa tengok dia ni. Cucu Nabi Husain dibunuh di Karbala. Karbala hari ni di Iran. Dulu dia panggil Iraq, dia tak ada Iran masa tu. Cucu Nabi dibunuh di Iraq. Darah cucu Nabi ditumpahkan di negeri dia. Dia tak ambil kisah. Dia duk kisah ke darah nyamuk kena baju dia. Sedangkan sahabat ni kata apa? Aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata, cucu aku Hasan dan Husain, mereka adalah kebanggaan aku di dunia ini. Hadis tu nak cerita apa? Keutamaan yang kita nak kena faham. Hak mana lebih penting daripada yang penting? Bukan soal nak bertengkar masalah talqin qada ni, bukan ini yang penting. Tapi hari ni sudah jadi trend dalam masyarakat kita. Ada dua ustaz duk bawa dua jalan.
Hak satu ni punya marah dekat orang yang buat talqin. Hak satu ni punya marah kepada orang tak buat talqin. Apa benda ni? Hak satu mengajar pusin pi pusin mai, nak abang kata kunut suruh tak payah baca. Hak satu ni mengajar pusin pi pusin, nak marah orang tak baca kunut. Bila nak selesai benda ni? Ini bukan tajuk baru, tajuk lama. Kau hak baca pun dia ada nas yang dia pegang. Kau hak tak baca pun ada nas dia yang dia pegang. Kau hak nak talqin atas kubur ni, nak panggil wahai Samsuri binti apa, dia pun ada hadis yang dia baca. Kau hak tak mau buat, dia pun ada hadis yang dia baca. Tak salah pun benda tu. Buat hak mana yang dia yakin. Buat. Jangan bertengkar benda ni. Bila sampai dalam televisyen pun masuk isu ni, sampai dalam radio pun masuk isu ni, penat tuan-tuan. Orang Islam ada banyak benda lain yang lebih penting yang nak buat. Tak mau kita heret masyarakat kita hari ni pergi bincang benda-benda yang macam ni. Macam mana sahabat Nabi kata tadi, hang mai daripada Iraq, mai ke Madinah kerana nak tanya hal darah nyamuk kena di baju. Najis ke tak najis, boleh tak boleh pakai semayang. Yang cucu Nabi orang tumpah darah di negeri hang tak bincang benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sudah-sudahlah benda ni. Kita ambil satu jalan apa dia? Belapang dada. Selagi mana benda yang dicakapkan itu ada sandaran dia, kita hormat dia. Dia dengan apa yang dia pegang, kita dengan apa yang kita pegang. Tidak ada sebab kita nak jadi bergaduh di antara dua ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia main pula dalam TV hari tu ni lagi satu apa dia? Hidup abang pula dalam TV, saya tak tengok. Satu yang tengok ni main kata. Main duk abang kata, tuan-tuan tahu tak pasal apa Masjid Nabawi tu tak dibuka 24 jam macam Masjidil Haram. Masjidil Haram 24 jam pintu buka, boleh pergi bila-bila masa. Masjid Nabawi dia ada waktu tutup, ada waktu buka. Dia kata pasal nak bagi Nabi SAW rehat. Kalau tidak Nabi tak boleh rehat, duk jawab salam orang ramai. La ilaha illallah. Pihak abang dalam TV benda ni. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, atau kama qala. Hadis tu hadis hasan riwayat Abu Daud. Daripada Abu Hurairah, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma min ahadin yusallimu alayya. Siapa pun yang mai di kubur aku bagi salam kepada aku, Nabi kata, illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah bagi roh balik ke badan aku, hatta arudda alaihi salam, sehingga kan aku boleh jawab salam orang itu. Ini bukan perkiraan dunia. Ini bukan cerita atas dunia dah. Ini dah cerita akhirat dah. Cerita penat Nabi ini bukan dia tajuk yang nak dibincangkan. Dia pergi doa abang kata pasal apa yang Masjid Nabawi itu tutup, tak buka 24 jam. Pasal tak bagi Nabi penat jawab salam. Tuan-tuan, awaklah orang hadut cakap agama ni pergi jadi lagu ni lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan tuan-tuan. Quran, hadis diturunkan bukan habuan kita nak faham dengan kepala otak kita. Tetapi dia mestilah dipaham mengikut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hadis Nabi kata apa? Man fassara al-Qur'ana bi ra'yih fa asaba faqad akhta. Siapa yang tafsir Quran ikut sangka-sangka akal dia, fa asaba, tiba-tiba teka dia kena, faqad akhta. Nabi kata itu kira salah. Pasal apa? Pasal Quran, hadis tidak boleh kita faham dan agak-agak akal kita untuk nak abang ke orang. Tak boleh. Dia mesti habang berdasarkan macam yang Allah, macam yang Nabi SAW mau. Dia tak boleh pandai-pandai. Dan dalam hadis ini kata man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran dengan akal dia, tempat di neraka siap dah untuk dia. Benar dia kena jaga.
Tak boleh suka hati kita pergi duk buat cerita-cerita karut, hidangkan kepada masyarakat kerana atas sebab-sebab yang tertentu. Tidak boleh. Melainkan benda tu mesti ditafsirkan mengikut macam mana yang Allah, macam mana yang Nabi SAW mahu. Dia kena begitu. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14 muka surat 10. Tuan-tuan tengok di bawah tu, dia kata masalah berlambat-lambat dan tidak gopoh. Baik, dia kata berlambat-lambatan dan tidak gopoh-gapoh itu yang disuruh oleh syarak kita. Masih cerita bola lepas lagi. Nak habaq kata orang Islam ni jangan gopoh. Maka melengkapi berlambat-lambatan pada sesuatu yang difikirkan ataupun sesuatu yang diamalkan. Maka makna berlambat-lambatan itu yakni dikerjakan sesuatu dengan tidak gopoh. Bahkan sempurnakan sesuatu itu dengan tekun satu kemudian daripada satu dan tidak berhenti dan meninggalkan langsung. Yang maksud kata tak gopoh tu apa dia? Buat kerja cermat satu-satu dan jangan kerja separuh jalan. Itu maksud dia. Orang Islam ini kalau nak buat kerja kena sistematik. Kena teratur. Nak baca kitab ni pun dia kena teratur. Dia tak boleh main-main buka. Kita sampai muka surat apa itu? Tu karut. Mana hang tak bersedia. Hang tak ada sistem. Kita guru, kita nak main, kita ni tak boleh tanya, tahun kita berhenti tahun mana tu itu? 10 kah? 10 kah? Bukan baca dah kah? Yang tu saja 5 minit. Bukan 15 kah saya tanda di sini 15, dia duk merepek macam tu. Itu tidak sistematik. Orang Islam tak mau macam tu. Orang Islam ni kena steady. Kita jadi khatib nak baca khutbah. Teks khutbah tu baca dulu sebelum naik atas tu. Sebelum naik atas tu, pagi tu kena baca dulu. Sekali tak cukup, 2 kali baca. Faham dulu apa benda kita nak baca. Tang mana nak berhenti. Tang mana yang rasa panjang meleret, potong buang. Kena dulu. Bila kita naik atas tu, steady. Naik atas tu duduk perbetul cermin mata ni, duduk tengok ni. Tengok lagu duk buat sengit dagu lagu duk. Kacau tuan-tuan. Meruak ni dalam perut kita ni, awak dia ni hang tak baca dulu ke? Berdosa orang tak pasal aja. Hang punya pasal. Ini tajuk yang kita nak baca malam ni. Ini tajuk dia ni. Dia jangan duk baca kata buat dia slow-slow aja. Dia nak habaq kata orang Islam kerja kena sistematik. Kita ni kena jadi satu orang yang well prepared. Ready. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tak mau. Benar-benar macam ni kita tak mau. Apatah lagi bila kita pergi pegang jawatan, ketua jabatan dan sebagainya. Tak mau macam ni. Saya pernah duduk di bawah satu pengetua. Masa saya duduk mengajar sekolah dulu. Pengetua saya ni saya tak pernah jumpa dalam dunia. Dia start meeting, dia kata, tuan-tuan dan perempuan, mesyuarat kita hari ni insya-Allah mengambil masa 1 jam suku. Wow. Tuan-tuan, on the dot 1 jam suku habis. Minit mesyuarat dia, agenda, perkara berbangkit apa semua. 1 jam suku habis. Selesai apa yang ada dalam agenda. Excellent. Dia manage masa dia, dia urus masa dia daripada mula mesyuarat tu sampai habis. Dia manage tiap-tiap satu agenda dia dah bubuh dah allocation masa, peruntukan masa. Hak ni berapa minit, hak ni berapa minit. 1 jam suku, habis. Mesyuarat start pukul 1, pukul 4 tak habis lagi. Cikgu-cikgu zorong tak semayang lagi. Duk bincang ni pasal apa? Pasal hari mesyuarat PIBG, karipap nak pakai inti apa? Duk bincang ni, karipap ni nak pakai inti nyok ke, inti ubi ke? Nak masuk udang kering ke, udang hidup ke? Dia satu orang ketua jabatan nak pergi bincang inti karipap. Ini yang tajuk kita duk baca ni. Hang tak smart.
Bukan marah kat siapa-siapa. Cuma nak abah kata leceh kita ni. Bila kita tak ready ni leceh. Itu sebab kita buat kerja tak berjaya. Kita buat apa pun terbengkalai. Kita buat apa pun tak sampai ke ujung. Kita buat apa pun tak ada orang appreciate, tak ada orang hargai kita. Pasal apa? Pasal kita tak menghargai apa yang ada kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini tajuk yang kita nak baca. Dia punya huraian dia sampai ke situ. So dia kata apa? Jangan buat kerja separuh jalan tinggal langsung, melainkan apabila sempurna dan sudah selesai baru berhenti kerja tu. Kita boleh hand over tugas kita dekat orang dalam keadaan semua selesai. Kita bagi file kita tu, orang tu terima, orang tu kira tabik kat kita. Walaupun kita dah naik kereta balik dah, dia duduk berdiri tabik lagi. Dia kata, oh, kemah aku tak pernah ambil alih tugas macam ni. Kemah kerja kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana dengan gopoh jadi merosakkan dan jadi memberi gendala. Apabila kita buat kerja gopoh, kita buat kerja take for granted. Kita buat kerja sambil lewa. Akhirnya tak ke mana pun kerja kita. Kita dicemuh oleh semua orang yang kenal kita. Sebagaimana yang maklum pada sekalian orang, gopoh itu tiada kebajikan padanya. Dia kata. Buat kerja gopoh, buat kerja tak tersusun ni, tak ada kebaikan. Melainkan duk kena peleceh dengan orang aja kita ni. Masalah dia kata berjimat, bercermat pada nafkah dan pencarian dan amal dan kehidupan itu disuruh oleh syarak. Ni pula dia nak beritahu kata apa? Buat kerja jimat, cermat dan hati-hati. Itu disuruh. Maka apabila ada kepadamu harta misalnya, biarlah belanjakan dan nafkahkan harta itu secara cermat. Kita kalau ada duit, gaji kita berapa? 3,000 sebulan. Kita dah ada dah. Kemana nak dibelanjakan 3,000 tu? Banyak mana nak simpan untuk waktu-waktu kecederaan. Ada orang tak tahu benda ni. Dia tak tahu urus. Gaji 5,000, 25 hari bulan habis. Gaji nak masuk pula 28. 3 hari lagi tu kira tak tahu nak bang. Pasal apa? Pengurusan. Kalau kadang-kadang jadi simpanan yang duk ada berapa lama dah tu. Sebulan kok mana pun 500 simpan. Kok mana pun 300 simpan. 10 bulan dah kita duk simpan. 3,000 duk ada. Kalau sebulan 300 kita simpan. 3,000 dah duk ada. Kalau bulan tu pergi jadi apa-apa. Ekon kereta rosak. Pergi perbaik kena RM500. Hak 3,000 ambil 500 mai tampung. Ini yang dikatakan pengurusan harta. Islam suruh kita macam tu. Dia kena tahu tu duit masuk banyak mana, nak simpan banyak mana. Hak duk ada tu nak belanja ke mana. Dia ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu Islam suruh. Tidak boros, tidak boros sangat dan tidaklah bertahan sangat. Tak mau terlampau easily spend duit, terlampau boros belanja pun tak mau, kedekut sampai pun tak mau. Punya kedekut ni, ya Allahu Akbar. Tak pernah tengok dia minum tu saya kata kopi radik. Air manis pun tak pernah. Ayam suam ya bila pun. Dia kata saya jaga kesihatan, bukan apa. Tapi betul-betulnya kedekut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam kata jangan sampai lagu tu. Terlampau boros pun tak mau, kedekut sampai pun tak mau. Dan nafkahkan kepada barang yang diharuskan dan barang yang disuruh oleh syarak. Belanja biarlah ke jalan betul. Dan apabila engkau beramal badan, demikianlah jua. Hendaklah dengan pertengahan jua. Bukan kata bak harta saja. Kita sendiri ni, diri kita sendiri. Dia kata biarlah kita urus tu kena cara dia. Kita gezek bulan lepas cerita siapa? Cerita Abu Darda. Dah kata Abu, dia pergi sambut Abu Lahab pula. Mana ada saya cerita Abu Lahab pula lepas. Abu Darda. Apa sudah jadi kepada Abu Darda? Kita cerita dulu. Dalam hadis dia kata akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda dengan siapa seorang lagi? Dengan sahabat dia
Apabila dia ni Salman Al-Farisi dengan Abu Darda ni disedarakan oleh Nabi SAW. Satu hari Salman pergi ziarah rumah Abu Darda. Bila dia sampai di rumah Abu Darda, dia tengok isteri Abu Darda ni dalam keadaan apa? Nampak runyai. Nampak berserabut. Jadi bila Salman tengok isteri kawan dia, isteri Abu Darda ni keadaan macam ni, dia pun tanya kepada isteri Abu Darda ni. Dia kata, apa hal dengan hang ni? Ma sya'nuk? Apa hal dengan hang ni? Awak nampak berserabut macam ni. Dulu aku jumpa hang okey apa? Hang satu primadona dalam masyarakat kita. Ni awak hari ni pergi jadi esok. Jawab isteri Abu Darda, dia kata apa? Akhuka Abu Darda laisa lahu haja fid dunya. Saudara hang Abu Darda, suami aku ni, tak tahu apa jadi dekat dia. Dia lah ni dunia tak ambil kisah dah. Dulu okey. Lah ni dia sudah jadi satu orang yang tak peduli ke dunia. Ada tak ada tuan dalam masyarakat kita jadi begini? Oh ada. Ada. Daripada satu masa dulu kira mai zaman Elvis Presley, dia Elvis di kampung tu. Saya berlabuh dia. Apa dia Elvis di kampung tu. Dia mai zaman John Travolta, dia John Travolta kampung tu dengan kasut putih tumit tinggi dia, dengan tunjuk langit bila berjalan, dia John Travolta kampung tu dulu. Tahu hari ni kita jumpa tengok, oh iya awak dia ni jadi lagu ni. Daripada Elvis kepada John Travolta sampai hari ni apa sudah jadi dengan pipi di rumah dia tak ada apa dah. TV semua buang habis. Pasal apa? Dia sudah kena shot karan. Dia sudah kena shot karan. Dia pergi mengaji dekat ustaz mana tahu dia pergi jadi tawang dengan dunia ni. Dia tak mau dengan dunia ni. TV pun bagi dia ni satu apa. Dia ambil, dia pergi lempar TV. Ada tak ada? Jadi dalam masyarakat kita ada. Walaupun tak ramai, ada. Zaman saya budak-budak dulu, duk pergi mengaji di Kelang Lama, Kulim. Allahyarham Ustaz Rashid, duk mengajar. Meninggal dia. Dia duk baca kitab Hikam Ibnu Athaillah. Dia duk baca kitab-kitab yang tinggi-tinggi ni, pergi mengaji. Ada satu sahabat sama duk mengaji dengan kita ni. Tahu-tahu tak main mengaji dah. Tapi sebelum dia tak main mengaji tu nampak perubahan dia ni. Dia duk pergi mengaji, tu nampak perubahan dia. Berubah. Sampai tak pergi mengaji. Ustaz sudah tanya. Allahyarham Ustaz Rashid ni. Alim dia. Sudah tanya, dia kata mana pergi sahabat kita ni. Kawan-kawan yang tahu ni nak jawab tak jawab serba salah. Ustaz duk tanya lagi tak pasal apa, mana dia pergi, dia tak sihat ke apa ke, aku tak sihat, kita pergi ziarah dia. Dia kata dia tak ada apa Ustaz. Cuma masalah dia ni, dia dah karam dah. Kan duk mengaji tasawuf. Dia sampai satu masa dia fana. Dia fana diri dia. Dia karam di dalam lautan Allah. Sudah kena kat dia ni. Dia fana diri dia sudah binasa, dia tak ada dah dia ni dah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mahu dia pergi jadi macam tu. Hai, ustaz terkejut. Ustaz Rashid ni kata apa? Saya duk ingat lagi. Dia kata saya haduk mengajar pun tak fana, dia fana dah. Dia kata Allahu akbar. Saya haduk mengajar ni pun tak fana lagi. Dia fana dah. Dia pun kata memang fana betul dia ni. Pana ni kata tak ada apa dah dia ni. Semayang dah, apa pun dah. Pasal apa? Pasal dia hukum taklif semua dah terentak dah, dia kata. Masya Allah, tuan-tuan. Dia tak mukallaf lagi dah. Dia dah jadi macam hak dalam cerita Ustaz Duk Abang dalam kitab tu. Ustaz duk cerita dalam kuliah tasawuf dia ni, duk cerita tentang ni wali-wali Allah Abu Al-Mughis Husin Al-Hallaj. Dia ni mai satu masa dia fana diri dia.
Lepas tu doa abang, Allah fi jubbati, Allah fi jubbati, Allah fi jaibi. Doa abang, Allah doa ada dalam jubah aku, Allah doa ada dalam poket aku. Tapi duk jadi lagu tu. Sehingga kan orang-orang ni menghukum dia sebagai sesat. Konon-kononnya apabila pemerintah menjatuhkan hukum mati dekat dia, pasal dia sudah kufur, dia sudah mengaku Allah duduk dalam baju dia, Allah duduk dalam poket dia, dia sudah kufur, darah dia sudah halal. Apabila Abu Al-Mughis Husain Al-Hallaj dijatuhkan hukum bunuh, apabila pancung tengkuk dia, darah semua keluar tu pergi bentuk tulisan Allah. Ni ustaz duk cerita ni, duk baca kitab duk cerita ni pasal wali Allah yang hebat dia dengan Allah ni, hebat ni sampai ke tahap dia fana diri dia, sampai dia tak ada semayang, tak ada apa pun, tak berdosa, sampai ke tahap dia dengan Allah ni dah jadi wahdatul wujud, dah duk sekali dan sebagainya. Dia duk mengaji ni, duk genggam tangan, duk dia sudah jadi Abu Al-Mughis Husain Al-Hallaj. Ngaji dah, semayang dah, apa pun dah. Dia faham kau ustaz, dia kata ustaz dia fana dah. Terkejut ustaz mengajar ni. Fana dah. Saya duk mengajar tak fana lagi. Tak tahu ustaz dia fana dah. Lah dia semayang dah, apa dah. Petang-petang dia bos luar pendek duk main sepak agak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahu akbar, takut tuan-tuan, takut. Kita mengaji bukan nak pergi jadi lagu tu. Tapi dia salah ambil ni, hak tok guru dia duk habaq ni, dia salah ambil macam mana pun tak tahu, dia pergi jadi macam tu. Tapi Abu Darda ni taklah macam tu. Cuma Abu Darda ni dia jadi macam mana? Dia jadi zuhud. Dia jadi seorang yang zahid. Bagi dia dunia ni tak melekat dah pada diri dia. Dia bagi dia nak abdi diri kepada Allah saja. Sehingga kan isteri ni pun dah nak rimah dengan dia. Kita ni tuan-tuan mengaji, dia kena sekali. Kita dengan bini kita ni kena sekali, kena reti. Kalau kita je duk main mengaji, bini tak mengaji, dia tak reti, esok jadi masalah dalam rumah. Jadi masalah, bini jadi tak boleh nak match dengan kita. Dia duk tengok kita berubah, dia duduk lah rumah tangga lingkup. Benda ni pun nak kena habang. Pasal apa? Pasal duk jadi. So tak mau macam tu. Abu Darda, dia sudah, isteri dia kata laisa lahu hajatun fid dunya, dia sudah tak berhajat dah kepada dunia ni. Bila Salman Al-Farisi dengar benda ni, dia pun tak sedap. Awak ni, dia kata ni, dia dengan Abu Darda ni ada sentimental value sebab depa ni disedarakan oleh Nabi. Bila dengar kata saudara dia jadi macam tu, dia tak syok, dia tunggu balik Abu Darda ni ke rumah. Bila balik, sampai di rumah, dia pun seronok tengok Salman main rumah dia, berpeluk-peluk dan sebagainya. Bawa keluar makan, nak jamu Salman, tetamu yang main di rumah. Bila keluar main makanan tak di depan, dia tak mau makan. Abu Darda tuan rumah ni, dia tak mau makan. Dia kata dekat Salman, dia kata kul inni sa'id. Dia kata tak faham makanlah, aku puasa. Dia kata kacau. Kita pergi rumah dia, jamu-jamu suruh kita makan, dia abang dia puasa. Boleh makan lah tuan-tuan. Takkan kita nak makan, tuan rumah puasa. Kita pun Allah kata awak hantar abang tuan puasa, tak mau makan, tak mau makan. Makanan duk hidang. Abu Darda sudah buat lagu tu dekat Salman. Hidang makan semua, dia kata kul, makanlah, dia kata inni sa'in, aku puasa. Salman dengar-dengar, dia kata oh hak ni hak bini dia abang ni. Salman kata ma ana biakil hatta ta'kul. Salman kata aku tak makan selagi mana hang tak makan. Hang makan baru aku makan makanan ni. Jadi dia ni Abu Darda ni bila dah tengok Salman kata lagu tu, dia pun sayang dekat Salman ni pasal depa disedarakan oleh Nabi SAW. Dia pun buka puasa sunat. Dia pun buka bismillah makan. Selesai satu bah. Malam Salman tidur di rumah dia. Baru terlelap mata sat, berasa dia bangkit dah. Abu Darda ni bangkit dah. Bangkit nak pergi semayang sunat. Salman kata dekat dia, anak pergi mana? Dia kata aku nak semayang sunat.
Salman kata, tidur dulu, sekejap lagi kita semayang. Jadi dia pun hormat kawan dia pasal tidur lagi. Tapi biji mata tak pejam. Kawan jenis. Pukul 2 bangkit, pukul 2 bangkit. Dia dah jenis tu dah. Dia dah oriented diri dia. Dah macam tu dah. Duk saat lagi, baru nak terlelap, nak terlena, dia bangkit pula dah. Salman buka mata sebelah, kata mana? Dia kata nak semayang. Salman kata tidur dulu. Saat lagi kita semayang lah. Dia pun tidur lagi. Begitulah beberapa kali. Sehinggalah apabila sampai dah nak dekat subuh, barulah Salman kata ke dia, okey, jom kita semayang sunat. Jom kita semayang sunat. Bangkit dua-dua orang dan semayang. Bila habis semayang sunat, masuk subuh, semayang subuh, Salman bagi nasihat dekat Abu Darda. Salman kata, inna li rabbika alaika haqqa. Ni hak kita baca tadi ni. Salman nasihat Abu Darda, dia kata, inna li rabbika alaika haqqa. Dia kata, Abu Darda, kita, dia kata, dengan Allah kita ada tanggungjawab. Wa inna li nafsika alaika haqqa. Dia kata, Abu, dekat diri kita pun kita ada tanggungjawab. Wa li ahlika alaika haqqa. Dia kata, Abu, dekat keluarga pun kita ada tanggungjawab. Fa'ti kulla dhi haqqin haqqah. Bagilah, dia kata, tanggungjawab kita tu sama rata. Kepada Allah kita bagi, kepada diri kita kita bagi, kepada keluarga kita, anak bini kita kita bagi, kepada semua pihak kita bagi. Hang ni, dia kata, hang dah terlebih dah. Betul, hang nak bagi ketaatan hang kepada Allah, bukan tak bagus, tapi hang mengabaikan anak isteri. Tak bagus. Hang nak taat kepada Allah tu bagus, tapi hang ni sampai kurih kering, sampai nampak pun macam tak cukup vitamin. Punya duk bangkit 1 pagi, 2 pagi bangkit semayang sampai subuh, tak tidur dah. Diri hang ada hak, ada masa yang hang kena bagi untuk tidur. Salman sudah bagi nasihat tu kepada Abu Darda. Dia dengar, dia tak lawan, tapi dia duk simpan dalam hati dia. Saat lagi aku nak pergi tanya Nabi, dia ni betul ke tak betul ni main duk kata kat aku macam ni. Nampak tuan-tuan? Karan dia sudah lebih. Karan dia sudah lebih. Habis-habis sembahyang subuh, sah lerah selesai, dia pergi cari Nabi SAW. Abu Darda bila sampai depan Nabi, dia cerita daripada awal. Dia kata, ya Rasulullah, Tuhan telah sedarakan saya dengan Salman. Dia main rumah saya. Saya puasa sunat, dia suruh saya buka puasa, makan dengan dia. Dia tidur di rumah saya. Saya nak bangkit sembahyang sunat, dia suruh tidur. Saya nak bangkit, dia suruh tidur. Saya nak bangkit, dia suruh tidur. Dah dekat nak subuh, baru dia ajak bangkit sembahyang sunat, lepas itu sekali dengan sembahyang subuh. Salman buat macam ni dekat saya. Betul ke apa yang Salman buat? Abu Darda pergi tanya Nabi SAW. Qala Nabi SAW, sadaqa Salman. Nabi kata, apa yang Salman kata ke hang itu betul. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Cukup sahih. Maksud hadis ni apa dia tuan-tuan? Dia nak abang ni hak kita kata tadi. Dia kata tadi apa dia? Dia kata demikianlah jua, dia kata amal yang lain-lain yang kita duk buat ni, biarlah pertengahan jua, jangan melampau-lampau. Dia nak abang yang tu. Kita ni buat apa pun jangan melampau, jangan over, jangan ekstrim, jangan terlebih daripada hak sepatutnya. Nak pergi masjid, nak mengaji, nak apa, pergi. Tapi jangan sampai mengabaikan keluarga. Kita nak pergi terlibat dengan dakwah, dengan apa, nak pergi apa-apa, pergi. Tapi jangan sampai tak menyediakan apa-apa untuk keluarga di rumah. Kita ni dalam apa hal pun Nabi SAW kata apa? Wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu ialah kamu ambil yang sederhana.
Jangan terlebih sangat. Sat lagi kalau jatuh sakit. Tuan-tuan baca hadis cerita tentang Juraij. Itu hadis sahih. Cerita tentang Juraij. Dia mai karan ni dalam agama ni, nak beribadat kepada Allah ni, Juraij ni sampai ke tahap apa? Tinggal rumah semua, pi masuk dalam hutan, pi buat satu sauma'ah. Dia kata pi buat satu pondok dalam hutan. Dia duduk di pondok tu, dia semayang tunggin terbalik, hari-hari dia puasa dan sebagainya. Bagus tak dia buat tu? Bagus. Mak mai di rumah, mak panggil, dia tengah duduk semayang sunat. Dia dengar suara mak dia. Dalam hadis kata apa? Dia berbelah bagi. Aku nak terus semayang sunat ke? Nak pergi mak panggil ke? Dia kata semayang ni Allah lagi besar. Dia terus semayang. Mak balik. Esok mak mai lagi sekali. Sama juga, tengah duduk semayang juga. Dia kata orang tua ni selalu main masa aku semayang. Masa aku tak semayang, dia tak main. Aku duduk semayang ni menghadap Allah. Allah lagi besar. Dia perhabis semayang dia. Keluar, mak dia dah balik. Beberapa kali kena, mak sudah keluar di mulut. Mak kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, anak aku ni alim sangat dia ni. Tunjuk sikit kat dia. Sebelum dia mati, biar dia kena satu fitnah. Baru dia ada akal. Mak ni, kecil hati. Sudah keluar macam tu. Kena tak Juraij ni? Kena, tuan-tuan. Tiba-tiba terfitnah dia. Dia tak jahat. Terfitnah. Kata ulama hadis, itu doa mak sudah kena ke dia. Terfitnah dia ni. Satu perempuan jalan, telah diupah oleh orang jahat. Suruh pergi mengaku, kata anak dalam kandungan dia anak Juraij. Bila tersebar cerita dalam masyarakat, kata dia ni, perempuan ni mengandung anak Juraij. Orang kampung dengar. Oh, kata yang duduk semayang, tunggin terbalik. Rupanya tak boleh pakai. Dia kata, nampak tuan-tuan? Benda ni dia sangat sensation. Dia kata sangat sensasi. Kalau hang lebay sangat, kalau orang pergi buat cerita hang nak bercalak ni, memang jalan. Memang jalan. Duk ikut agama, duk buat serius. Orang melawak pun bagi fikir lain, duk buat lagu tu. Kawan duk peram dia. Satu hari dia ni kena baru dia tahu rabu kami. Orang duk geram. Bukan pasal kita jahat, tapi pasal kita terlampau baik, itu orang tak suka. Satu hari yang kena duk pedak betul dengan dia ni. Padahal kita bukan buat apa-apa pun kat dia. Cuma kita ni nak jadi Abu Darda lah. Orang ni bukan suka kita duk buat lagu tu. Duk tunjuk alim ni, duk tunjuk warak, duk tunjuk apa, bukan semua orang suka. Orang tunggu aja satu hari hang tersepak bendui tersungkung aja, maka main nak jijak atas belakang. Kata dandan depa tahu, duk baca khutbah sakan, rupanya perangai wudu. Nampak? Kena dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila Abu Darda jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Salman sudah buat macam ni. Nabi kata apa? Sadaqa Salman. Nabi kata betul apa yang Salman buat tu. Maksudnya apa? Hang jangan melampau sangat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata apa di situ? Maka apabila berkehidupan dan mencari, menuntut hal ahwal harta, janganlah dihantam kerja dengan tak tahu siang malam. Dalam bab dunia, kerja ni sampai tak ada main masjid. Tak ada. Kawan telefon. Ada mana? Dia ada office, tak balik lagi, satgi nak balik. Tengok jam ke 7 orang. Oi, ni masjid kita ada ceramah malam ni. Ceramah mana? Aku tak dan kot. Ni kalau hang balik lah dan lagi sampai. Dia kata aku tak apa minat. Ambil nak kata apa ke dia? Aku tak apa minat dia lah. Dia minat kerja. Dia workaholic. Dia boleh pergi kerja pukul 6.30 pagi, dia keluar pergi, dia boleh balik pukul 8 malam. Kerja dia boleh buat macam tu. Agama aku tak minat. Aku tak minat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu pun melampau dunia dia panggil.
Baik, seperti mana dia kata siang hari kerja mencari makan di dalam beberapa jam. Dia kata, bahkan biarlah tuntut semua benda itu mengikut masanya. Semua benda ni kita ada masa dia. Kerja berapa jam, masa masjid berapa jam, kena ada masa tu. Supaya apa? Siang hari bekerja mencari rezeki untuk makan minum dan sebagainya beberapa jam. Dan mengerjakan ibadah fardu dan sunat bagi satu masa. Dalam seminggu ambil 2 malam untuk pergi mengaji agama. 2 malam. Bukan nak ambil seminggu sampai 7 malam. Dah. Kita pun nak kena ada masa dengan family di rumah. Seminggu ambil 2 malam. Kita tanda dah. Dalam jadual pengajian di daerah kita ni, okey tanda. Malam ni aku masjid Tanah Merah. Malam ni aku masjid Changlun. Malam ni seminggu ambil 2 malam, ambil 2 malam, ambil 2 malam. Ada lagi 5 malam lagi kita dengan keluarga di rumah. 2 malam kita untuk Allah, untuk agama Allah, untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Serta untuk beribadat kepada Allah. Buat ringkas awal ni apa dia? Hak sunat ni kita pastikan apa? Qabliyah subuh. Try supaya jangan miss. Qabliyah subuh, jangan tinggal. Nabi kata apa? Dia lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat qabliyah subuh. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau macam tu besar pahala dia, jangan miss. Yang tu dulu start. Tambah duha 2 rakaat. Pukul 8 dah masuk dah duha. Kalau kita ada tempat kerja, tempat apa pun, kalau kita boleh ambil setengah jam untuk pergi minum pagi, takkanlah 5 minit untuk duha kita tak boleh ambil. Ambil 5 minit, Allahu Akbar, 2 rakaat duha. Tambah dah. Qabliyah subuh, duha. Satu lagi, alang-alang. Apa dia? Witir sebelum tidur. Witir. Habis tak ada. 1 rakaat. Allahu Akbar, 1 rakaat. Assalamualaikum. Kita buat daripada tak buat. Bila kita duduk jalan benda tu, jalan, dia mai kuat sikit. 3 rakaat. Witir 3. Qabliyah subuh, duha, witir 3. Tuan-tuan, akhirat esok tengok hak tu saja pahala Tuhan bagi. Menyesal kita. Kita kata, kalaulah aku start buat awal dulu ni, berapa banyak aku dapat. Allahu Akbar. Menyesal. Pasal apa? Umur 48 baru start ni. Qabliyah subuh, baru start duha, baru start witir. Umur 48. Kalaulah masa umur 40 aku start. Alhamdulillah. Lepas dah. Tetapi better late than never. Orang putih kata lambat pun tak apa daripada tak buat langsung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata apa? Menuntut rezeki dengan berjimat cermat dan juga dengan berhati-hati. Yang tu ulangan. Duk abang yang tu lah. Kita ni cari rezeki pun hati-hati, jaga halal haram, belanja pun jaga, jalan halal dan jalan haram dan sebagainya jaga. Dia kata. Untuk buka sebelah, dia main satu hadis, saya baca hadis dia saja. Hadis di muka surat sebelah. Dia kata Ani bin Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal lil Ashaj Abdul Qais inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah al-hilmu wal anah. Daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda kepada satu orang yang bernama Al-Ashaj Abdul Qais. Nabi kata dekat dia, wahai Al-Ashaj, pada kamu ada 2 benda yang Allah Subhanahu wa taala suka. Apa dia? Yang pertama al-hilmu. Yang kedua al-anah. Yang pertama dia terjemah di situ, dia kata panjang hati. Dan yang kedua wal-anah, dan juga berlaun, maksudnya buat kerja cermat. Kalau tuan-tuan tengok balik cerita Al-Ashad ni, dia ni apa dia? Di muka surat sebelah, patah balik. Kalau nak tahu cerita Al-Ashad ni, kita baca sikit. Dia kata demikianlah tersebut, dia adalah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, iaitu satu orang yang bernama Al-Ashaj, ataupun nama sebenar dia Al-Munzir bin A'iz.
Dia satu hari mai jumpa Nabi SAW dengan beberapa orang kawan dia daripada negeri Yaman. Dia ni orang Yaman. Orang Yaman, orang Sana'a, orang panggil orang Hadrami. Orang Hadramaut. Kalau banyak duk main Malaysia lah ni. Apa nama? Habaib ni. Geng-geng Habib-Habib. Apa yang duk masuk Malaysia main macam-macam nama dengan qasidah, dengan apa-apa semua ni. Ini asal mereka orang Yaman. Orang Yaman. Orang Yaman ni banyak hadis menyebutkan tentang kebaikan dan keistimewaan mereka ni. Orang Yaman ini. Kan sehingga kan Nabi pernah kata iman di Yaman. Nabi kata. Nah abang kata banyak istimewa orang-orang Yaman ini. Di antara istimewa orang Yaman ni apa dia? Mereka ni kebanyakan hati lembut. Kebanyakan orang Yaman ni hati lembut. Disukai mereka ni oleh Nabi SAW. So dalam hadis ni nak cerita kata Al-Ashaj, dia ni orang Yaman. Mereka duduk di Yaman ni, duduk dengar cerita pasal Nabi SAW. Jadi masing-masing ni teringin nak mai, sekurang-kurangnya nak tengok yang kata Nabi tu macam mana. Duduk dengar cerita ya. Jadi kemudiannya dia kata apa? Dan ia yang kata Al-Ashad ini kepala kepada utusan daripada Yaman itu. Kedatangan mereka itu kepada Nabi SAW dengan beberapa rindu dan ingin nak memandang wajah Nabi SAW. Yang tu aja. Nak mai daripada Yaman, daripada Sana'a, nak mai ke tempat Nabi duduk di Madinah ni, mai tu kerana apa? Kerana duk dengar cerita, jadi teringin nak tengok Nabi. Tu saja. Baik. Apabila sampai dia ke Madinah, Nabi, maka Nabi SAW pun sedia menyambut dengan segala sahabatnya. Bila sampai aja mereka ni, Nabi memang welcome. Nabi tunggu nak sambut mereka. Dan orang utusan Al-Ashad itu pun begitu banyak. Ramai dengan dia daripada Yaman ni nak mai jumpa Nabi. Tiada tertahankan diri mereka itu hendak mencium Nabi SAW. Ni tak boleh tahan ni. Mai nak tengok muka Nabi, kalau boleh nak cium tangan Nabi. Tu saja. Keinginan dalam hati mereka yang mai begitu punya jauh ni. Melainkan Al-Ashad saja. Seorang yang tiada, mana tadi? Tak tertahan nak mencium Nabi. Sehingga masing-masing terjun akan diri mereka daripada unta untuk nak mencium Nabi. Sampai lagu tu sekali. Ni tak boleh tahan ni. Sampai di Madinah, nampak Nabi tu terkejun merojeh daripada unta ni. Yang kata puak Yaman ni, awak yang sampai lagu tu. Tak boleh tahan hati ni. Nak tengok Nabi, tonton Nabi duduk ada di depan macam kita lah. Tak nak pergi Mekah. Tiba-tiba satu hari Allah bagi rezeki sampai di Mekah, tuan-tuan. Keluar daripada hotel ni, duduk berjalan mai ke Masjidil Haram ni. Masuk tu. For the first time, mata kita tengok dinding Kaabah ni. Tuan-tuan, selama-lama ni kita duduk tengok gambar ya. Tengok gambar Kaabah, tengok dalam TV yang kata Kaabah, lagu tu aja. Sedang tak sedang, macam tak percaya, tu dia Kaabah duduk ada depan. Mulut tak cakap apa, sebek air mata turun. Dia jadi lagu tu. Unexplained. Satu perasaan yang tak tahu nak abang macam mana. Tak tahu nak abang. Dia sebab pun ada, dia ketak dada pun ada, dia sedih pun ada, dia seronok pun ada, dia tak tahu. Perasaan yang bercampur baur. Masuk daripada pintu King Abdul Aziz tu, duk berjalan-jalan kot lorong ni, excited nak tengok ni yang kata Kaabah yang kita duk semayang, duk menghadap ke arah dia ni. Tak tahu sampai nampak dinding Kaabah hitam, kain kelambu tu. Pi nampak Kaabah seketul duk ada depan. Muka ni dia sebek air mata turun dekat. Demikian hal kita pergi Madinah. Daripada airport Jeddah turun naik bas duk pergi Madinah ni 5 jam perjalanan ni. Duk naik atas bas ni duk selawat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala 5 jam.
Sampai tengah malam, dijangka kita sampai di Madinah, kalau ada rezeki sampai dan sembahyang subuh. Macam tu punya keadaan. Jadi selawat terlena. Lena driver bas ni pun bawa bas dengan siku ya, yang kata Arab ni. Dia bawa bas, bukan dia pegang steering ni. Dia pun siku ya atas steering, sebelah lagi duk cakap handphone. Kita duduk belakang duk tengok, kata dia ni biar betul dia bawa bas lagu ni. Tanya kawan depan, hang tengok meter dia berapa? Meter kau ni duk balik abang 160. Pergi kata. Arah bawa bas tuan-tuan. 160 dia tekan. Lepas tu, kata abang kat dia suruh slow lagi. Nama lagu mana kawan depan ni kata? Hang abang dah kat dia suruh slow. Tak apa, dia kata kalau mati syahid. Oh lagu tu main duk main. Tak tahu. Ni hak duk ada teh bah ni wakil daripada syarikat travel ni bagi tahu. Dia kata apa? Ibu-ibu, bapa-bapa, kita kurang lebih 15 minit akan masuk ke sempadan Madinatun Nabi. Dia kata dia buat pelik Indonesia dia. Kan? Dengar kata 15 minit nak masuk Madinatun Nabi ni. Dengar tu dia mai dah. Dia mai dah dalam dada ni dia mai dah. Hilang dah mengantuk semua. Mata duk tengok jalan depan ni. Duk pergi. Dia kata ibu-ibu, bapa-bapa tengok. Di sebelah hadapan, arah ke kanan itu ya. Itu menaranya Masjid Nabawi. Dia kata. Amboi macam sinetron bunyi. Kita pun nak tengok nampak yang kata menara Masjid Nabawi. Duk tengok dalam TV ni tuan-tuan. Nampak depan mata. Dia mai dada ni macam steamroll gelek ni. Dia mai yang mata darah dah. Tuan-tuan, itu tanda ada iman. Itu tanda ada iman. Ni, aku duk baca hadis dia, duk dengar orang baca hadis dia, duk cuba nak beramal segala suruh dia. Ni aku nak sampai dah ni. Sat lagi aku nak pergi salam dekat Nabi. Hadis yang kita baca tadi ni duk ingat dalam kepala ni. Ni Allah bagi roh kepada Nabi untuk jawab salam kita ni. Dia bila duk ingat benda tu tuan-tuan yang mentadrak. Tak cakap apa dah. Bini duk sebelah, anak duk sebelah, dia kata ayah awak ayah, tak cakap apa dah. Ayah mata duk derai. Hang tanya awak lagi derai dia duk keluar. Dia tak boleh. Nah abang tak reti perasaan tu. Geng Al-Ashad daripada Yaman bila sampai nampak Nabi tuan-tuan tak boleh. Tak kejun daripada unta ni terekam pergi dekat Nabi dan tangan tak dan tangan jubah boleh tarik dia cium. Tak tahu nak abang sayang kepada Nabi SAW. Berbeza dengan Al-Ashad. Dia tak buat begitu. Dia duduk atas kenderaan dia, orang lain pakat terjun tinggal habis unta kuda ni pakat terapa pergi pegang cium Nabi apa semua. Dia tak buat begitu. Dia tengok aja kelaku kawan-kawan dia. Dia macam biasa. Dia pergi cari tempat mandi manda, pakai wangi-wangi semua elok-elok, pakai baju bagi bersih-bersih apa semua, baru pergi masjid. Pergi Masjid Nabawi. Bila sampai di Masjid Nabawi dia masuk, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Lepas sembahyang sunat tahiyatul masjid, sementara nak tunggu masa waktu, dia pergi dekat Nabi. Bila sampai dekat Nabi, dia pegang, dia peluk, dia cium Nabi. Dia kata, ana uhibbuka fillah. Nabi bila tengok macam tu, keluar hadis yang kita baca tadi. Nabi kata apa? Nabi kata, inna fika khaslataini. Sesungguhnya pada kamu, wahai Al-Ashad, ada dua benda. Yuhibbuhumallah. Yang Allah sayang kamu. Nabi kata. Apa dia? Al-hilmu wal-anah. Dua benda tu apa dia? Al-hilmu, sabar. Wal-anah, dan fikir panjang. Dua benda yang ada kat ni, Nabi kata Allah suka. Rupanya tuan-tuan, yang kata Nabi SAW ni, mata dia perhati. Dia perhati. Dalam geng hak mai ramai ni, ada seorang. Tak buat macam orang lain terjun, mai buat gopoh gapa. Dia steady aja. Dia ambil time. Dia pergi mandi, dia wangi-wangikan diri dia apa-apa semua. Baru dia main bau. Nabi kata, Allah sayang hang. Pasal apa?
hang ada dua benda. Hang satu orang yang sabar dan hang satu orang yang fikir panjang. Itu hadis dia. Kemudian yang kedua tu dia kata an Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-anah minallah wal ajalah minasyaitan. Sama macam bulan lepas. Sabar, tenang, tenteram itu daripada Allah, gopoh-gapoh itu daripada syaitan. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah. Dia bila main 9.5 dia style baca sudah jadi macam tu. Muka surat sebelah hadis dia kata an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man u'tiya hazzahu min ar-rifqi faqad u'tiya hazzahu min al-khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata barang siapa yang diberi habuan daripada sifat ar-rifq. Ar-rifq ini apa dia? Dalam apa nak kata ar-rifq ni maksud dia friendly ni nak kata apa? Sifat mesra, friendly. Orang kata bos baru kami friendly, betul? Friendly maksudnya kita boleh dekat dengan dia, tak ada barrier, tak ada halangan kita dengan dia. Dia friendly. Lawan dia orang putih kata hostile. Hostile ni bukan hostel, itu asrama. Hostile ni maksudnya apa? Tak boleh nak pergi dekat. Dia macam ada satu tak mesra. Friendly, mesra. Tajuk tu kuliah akan datang. Dia akan cerita majaa fir rifqi. Itu bab yang menceritakan tentang friendliness, sifat mesra itu macam mana. Dan Nabi SAW satu orang manusia yang sangat mesra. Siapa-siapa pun dengan Nabi SAW hormat ada. Tapi kemesraan Nabi itu boleh rasa. Tajuk tu akan datang insya-Allah. Kemudian dia akan main satu tajuk tuan-tuan. Dia kata fi da'watil mazlum. Iaitu cerita tentang doa orang yang kena zalim. Doa orang yang kena zalim. Boleh tak boleh? Kita kena zalim, kita doa benda yang tak elok kepada orang yang menzalimi kita. Itu tajuk yang akan datang. Tajuk yang kontroversial. Kan? Tajuk yang kontroversial. Kan? Boleh tak boleh? Tadi kita dah baca dah Nabi doa. Nabi kata apa? Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy. Pasal apa Nabi doa macam tu? Pasal Nabi kena zalim. Lungguk perunta atas belakang. Patut Nabi kata binasakan mereka ni. Dan doa Nabi jalan. Dan kita akan tengok kuliah akan datang apa yang kena kepada satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu orang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah, diberitahu oleh Nabi, kata dia jamin syurga. Tiba-tiba apabila dia jadi gubernur, orang kata dia tak boleh. Satu orang yang dijamin syurga, orang kata tak boleh. Dan mereka fitnah dia sehinggakan tugas dia sebagai gubernur digantung. Kemudian dia berdoa. Apa jadi dengan doa dia dan apa jadi kepada orang yang kena doa. Itu yang akan datang. Kemudian jadi pula kepada satu sahabat yang juga dijamin syurga oleh Allah. Sa'id bin Zaid. Dia juga kena fitnah. Dituduh kata dia ambil tanah orang secara tak betul. Dan dia berdoa. Apa jadi kepada orang yang dia doa. Itu tajuk-tajuk yang akan datang. Dia akan main cerita adanya benda yang dikatakan doa apabila seseorang itu kena zalim. Kemudian dia akan main lagi tajuk cerita fi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah panjang umur, ada masa kita sambung kuliah kita yang akan datang di tajuk-tajuk yang kita sebut tadi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.